Good morning to 5 Elite. So today is a Tuesday, 16th of March 2021. So our period for mathematics this morning is a period 1 and 2. That is 7:30 to 8:30. But I cannot make the Google Meet with you because I have a meeting this week. So today I will do the video recording. So you just need to watch the video recording. And after that, you complete all the example in the handouts. I ask you to do it later, and then you send the picture or you send the homework into our mathematics telegram group. Okay, so we go to the page for 50. I think today is the last slot for chapter 3 lah. So maybe next slot, maybe we will go to chapter 4. Okay, I will let you know later lah. Okay, so for chapter 3, page 50. So notes number 9, co-insurance in property insurance. So what is a co-insurance? Co-insurance is the cost sharing of the loss between the insurance company and policy holder. Means that some of the insurance company have this type of co-insurance. Means that the loss or kerugian is sharing between the insurance company and policy holder. Means that policy holder need to need to share a part of the loss. Okay, a part of the loss. Not all what we call bukan semua ditanggung oleh syarikat insurans. Okay, itu ialah core insurance. And then core insurance also is a cost sharing. Cost sharing where the policy holder pays a certain percentage of the cover total loss. Okay, maybe 10%, 20%, 30% from the loss. Okay, in the property insurance. Okay, so this is a formula to find the core insurance. Amount of required insurance, jumlah insurans yang harus dibeli is the core insurance percentage times the insurable value of property. So berapa jumlah insurans yang harus dibeli? Dia adalah sama dengan peratusan core insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. Okay, so itu nanti saya akan bincang lebih lanjut daripada menggunakan contoh lah. Okay, so ini rumus yang perlu awak ingat. Okay, so di sini ada tiga situasi. We have three situations here. Situation number 1, when the insured value equal to the amount of required insurance. Kalau kita beli insurans, nilai yang kita beli itu, nilai yang kita insurankan itu sama dengan jumlah insurans yang sepatutnya dibeli. Maksudnya sama. Okay, when the insured value equal to the amount of required insurance, we use this formula. Payment of compensation equals to amount of loss. Okay, dia punya pampasan adalah jumlah kerugian tolak dengan tidak tiba. Tolak dengan tidak tiba. Where the amount of loss, kerugian itu, jumlah kerugian adalah lebih kecil daripada insure value, nilai yang diinsurankan. Nilai yang diinsurankan. This is the first situation. Okay. Maksudnya dia kena tolak dengan tidak tiba lah. Okay, jenis situasi yang kedua, when insure value is less than the amount of required insurance. Maksudnya kalau sepatutnya rumah ini kita perlu membeli insurans nilai dia 500,000, tetapi kita tidak mau beli begitu besar kerana mahal kan. So saya mungkin hanya beli 300,000, less than the amount of required insurance. So apa berlaku kalau kita nak buat pampasan? Payment of compensation ialah insure value, berapa nilai yang kita insurankan, bahagi dengan amount of required insurance, divide by amount of required insurance, ini yang sepatutnya beli, darab dengan amount of loss, and then minus tidak tiba. Ini situation yang kedua.
Kalau nilai yang kita insurkan kurang daripada yang sepatutnya. Tadi itu sama, ini kurang. Okay, so number 3, suffer a total loss. What do you mean by suffer or total loss? Mengalami kerugian menyeluruh. Saya bagi contoh. Dulu masa saya berkhidmat di sebuah sekolah, sebelum saya datang ke SMK Bukit Asik, sebuah sekolah di luar bandar lah. Okay, dan ada sehari pengetua sekolah saya itu dia membantu daripada Bandar Sibu pergi ke sekolah lah. Dalam perjalanan itu dia telah mengalami kemalangan. Boleh dikatakan kereta dia kereta highlight masuk ke dalam gaung tepi jalan ke dalam gaung. Nasib baik dia hanya cedera ringan, tetapi kereta highlight dia itu hangus. Maksudnya memang sudah rosak teruk and then tidak dapat dibaiki lah. Itu maksudnya total loss. Maksudnya tidak dapat dibaiki. Kalau tidak dapat dibaiki, tidak dapat itu lagi, tidak dapat pulih ke keadaan sebelum dia accident itu maksudnya total loss. Maksudnya insurance company perlu bayar ikut berapa nilai insurans yang dia beli untuk kereta dia itu. Itu masuk total loss. So payment of compensations is equals to insure value. Nilai yang dia insurankan, kalau tahun itu dia beli insurans untuk kereta itu 50,000, maksudnya syarikat company kena bayar harga itulah 50,000. Tapi kena tolak tidak tiba. Tolak mungkin tidak tiba 3,000 kah? Kita tolak 3,000 lah. Maksudnya dia kena total loss, memang perlu bayar keseluruhan macam ini. So ada 3 situasi di sini untuk dia bayar pampasan. Okay, and this is A. Okay, B, in health insurance, dalam insurans kesihatan, core insurance of 90-10 means, apa maksud core insurance 90-10? 90-10 means 90% of medical costs borne by insurance company, whereas 10% is borne by policy holder. Kalau dia guna 90/10, maksudnya 90% kos akan ditanggung oleh syarikat insurans. Manakala 10% itu ditanggung oleh pemegang polisi. Maksudnya orang yang membeli polisi insurans itu. Kalau 80-20, 80 ditanggung oleh syarikat insurans, 20 ditanggung oleh pemegang polisi. Itu maksud 90-10 atau 80-20 atau 75-25 atau 85-15. Kita tengok soalan lah. Ini hanya berlaku untuk health insurance punya core insurance. Di dalam health insurance baru ada bentuk macam ini. Dia punya core insurance. Tapi untuk property insurance, property maksudnya harta tanah, harta kita boleh masuk termasuk rumah, kereta, itu ialah property. Bangunan, itu ialah property. Kita kena guna rumus ini. Tidak ada peratus-peratus. Hanya health insurance baru ada peratus ini. Okay. Alright. Example 13. Okay. We try to discuss example 13. Encik Indrawan wants to buy fire insurance for his house. House is a property lah. Property insurance. Beli insurans api lah. Memang setiap rumah yang kita beli itu mesti merangkumi insurans kebakaran. Okay. The insurable value of the house is 350,000. Okay. Nilai yang diinsurankan ialah 350,000. The fire insurance policy he wants to buy has a core insurance provision to ensure 80% of its insurable value and deductible of 2,000. Deductible 2,000. And then core insurance dia 80%. Masuk 80% ialah syarikat insurans bayar 80%. Encik Indrawan
Dia ada peruntukan core insurance ialah 80% dan 20% itu dia kenapa? Oke. Dia hanya boleh menginsurankan setakat 80% daripada nilai. Itu maksud dia di sini 80%. Core insurance provision to insure 80%. Okay. Okay, so A, calculate the amount of insurance required by Inje Intrawan for the house. Okay, syarikat insurans kata dia hanya boleh insurankan sehingga 80%. So, berapa jumlah yang insurans yang perlu dia bayar leh? Okay, 80%, 80 over 100 times 350,000. So, walaupun nilai rumah itu 350,000, tetapi dia hanya boleh beli jumlah insurans sebanyak 280,000. Tidak dapat 100% lah. Okay, so itu amount of required insurance 280,000. And then B, rumah Inje Intrawan's house caught on fire and the amount of loss is 25,000. Calculate the amount of compensation that Inje Intrawan will receive if he insure his house at the amount of required insurance. So required insurance is 280,000, right? Okay, so this is number one. Amount of compensation, jumlah pampasan dia ialah 25,000. This is a loss, kerugian dia minus the tidak tipu. This one. The number 3, bukan number 3, sorry. Number 1. Formula number 1, that is jumlah kerugian, the amount of loss minus the tidak tipu. This is a payment of compensation. Dia rugi lepas kebakaran, dia rugi 5,000 kan, tetapi dia kena tolak tidak tipu 2,000. Tadi ada dia beritahu tidak tipu is 2,000. Okay, so dia layak menuntut pampasan 23,000. 23,000 daripada 25,000 yang dia rugi lah. Okay, and then B2, B2 calculate the amount of compensation if his house at the sum 150,000 only. Kalau dia hanya menginsurankan rumahnya sebanyak 150,000, padahal dia perlu insurankan 280,000 kan, tetapi dia kurang daripada 280,000. Okay, so kita kena guna pampasan yang kedua, the second one. The second one. The 150,000 is less than 280,000, so the sum insured is less than, right? Less than the amount of required insurance. So how to do the calculation for the amount of compensation? So 150,000, okay, divide by 280,000. This is what she need to insure. So kalau the amount of required, and then insure value is only 150,000. Amount of required actually is 280,000. So kita kena ikut nisbah inilah times 25,000. 25,000 is the total loss. Dia punya jumlah kerugian. And then minus the tidak tipu 2,000. So the amount of compensation will Inje Indrawan get is 11,392 ringgit 86 sen. Kalau kita banding dengan tadi, P1 itu 23,000, memang hampir separuh dia kurang. Hampir separuh dia kurang. Jadi itulah beza dia. Kalau kita menginsurankan rumah itu tidak mengikut nilai rumah itu yang sebenar, kita hanya akan mendapat pampasan yang sedikit lah kalau rumah kita itu ada berlaku apa-apa. Itu bezanya B1 and B2 lah. Okay, and then also the question asks you the B2. After that, hence, calculate the core insurance penalty. Core insurance. Okay, what do you mean by core insurance penalty? Core insurance penalty is 25,000 minus 11,392 ringgit 86 cent. If you look at the formula core insurance just now, adakah dia bagi di sini?
Tidak. Kalau dia tidak bagi, kalau kita tengok di sini ya, core insurance penalty ialah amount of compensation, bukan, amount of loss, jumlah dia rugi itu tolak dengan amount of compensation. Kenapa kita guna 11,300 ini? Sebab ini di bawah bahagian B2. So core insurance penalty is 11,607 ringgit and 14 sen. Ini penalti dia. Okey. Penalti maksudnya Encik Indrawan tidak layak menuntut sampai ke amount 25,000 inilah selepas tolak dengan tidak tipu. Sepatutnya dia boleh terima 25,000 ataupun 23,000, tetapi di sini dia punya amount of compensation tak sampailah sebab dia menginsurankan rumah yang kurang daripada amount yang sepatutnya lah. So penalty dia 11,607 ringgit and 40 sen. And then C, Encik Indrawan house suffer a total loss. Kalau total loss macam mana? If he insure his house at a sum 200,000, calculate the amount compensation he will receive. Kalau rumah dia itu hangus lepas kebakaran, tidak ada apa-apa, tiang pun tak ada, semua menjadi orang kita kata rumah dia jadi habuk saja, tidak ada apa-apa yang tinggal, maksudnya hangus lah, tidak ada apa-apa, semua sudah dibakar. So berapa pembahasan boleh dapat? So kalau dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah 200,000, dia dapat total loss lah. Ini adalah total loss jenis yang ketiga. Dari total loss. Total loss kita punya pembahasan ialah insure value minus tidak tipu. So insure value nilai yang dia insurankan 200,000, tolak dengan tidak tipu 2,000. So dia boleh dapat 198,000 ringgit sebagai pembahasan untuk rumahnya. Tetapi mungkin masih tidak cukup lah kalau rumah dia itu ialah beli dengan, tadi kata beli dengan berapa ribu 350,000. Tapi dia hanya buat insurans 200,000. Kalau dia pakar sampai hangus, dia pun boleh dapat 200,000 saja. Tolak lagi tidak tipu 2,000, 198,000. Dia sebenarnya masih rugi lah sebab rumah dia sepatutnya bernilai 350,000 kan. Tapi walaupun total loss, tetapi dia hanya menginsurankan 200,000. So itu cara kiraan. So semua kiraan-kiraan ini anda perlu ingat. Perlu anda ingat. Kalau tidak, you cannot do the calculations. Okay. And then example 14. Okay, example 14. As your exercise lah. So example 14 as your exercise. So today you just need to snap page 51. One student, one picture. Page 51 you need to send in. Include example 14 as your exercise. Okay. So I think that's all for this morning. We will continue tomorrow. We will continue tomorrow. Okay. So that's all. So I think enough for this morning. So thank you, class.